Saudara, berita perdana kita teruskan dengan Stadium RTM. Malam ini bersama Otto Osman. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Konfederasi Hoki Malaysia MHC membubarkan skuad senior dan remaja lelaki kebangsaan hari ini sekaligus menyaksikan semua kontrak barisan kejurulatihan turut ditamatkan. Presidennya Datuk Seri Subhan Kamal memaklumkan skuad kebangsaan akan berwajah baharu selepas tamat saingan Liga Hoki Malaysia MHL 2024. So we've also already informed and officially written to all coaches that their contract expired. So we disband the team. So all the players also, not that you have been selected, no such thing. So the new people that come on board, they will do the selection and get a team. So that will be the new team, and that will also probably after the National League is over, so probably March lah. Beliau berkata demikian pada sidang media di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Skuad Speedy Tigers sebelum ini gagal dalam misi untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik Paris selepas menamatkan kempen Sukan Asia Hangzhou di tempat ke-6. Skuad kendalian Arul Selvaraj juga gagal pada aksi kelayakan seterusnya di Muscat, Oman selepas sekadar berada di kedudukan kelima keseluruhan. Manakala pasukan lelaki remaja pula menamatkan saingan Piala Dunia di Kuala Lumpur di kedudukan ke-12 bulan lalu. Ini pula berikutan kejohanan Piala Dunia Hoki 5 Sebelah 2024. Skuad lelaki negara bakal menerima habuan susulan kejayaan mencipta sejarah mara ke pentas final edisi sulung. Datuk Seri Subhan berkata pihaknya sudah mempertimbangkan perkara itu meskipun menyedari MHC berdepan masalah kewangan. Memang saya akan pastikan bila mereka balik mesti ada bayaran bonus untuk mereka lah, because mereka ni sebenarnya saya simpati kerana saya sendiri pun kewangan terhad ya, because we spend a lot on the national teams, so funds is limited. So allowance training pun orang kata sedih nak cakap lah, sikit sangat. Lepas itu kadang minta kasut baru pun kita tak mampu nak beli, but they never demand. Beliau turut mendedahkan jurulatih skuad 5 sebelah lelaki negara Wallace Tan tidak mengambil sebarang bayaran gaji untuk membimbing anak buahnya Muscat, Oman. Sementara itu, pada awal pagi tadi, Malaysia tampil cemerlang menewaskan Poland 4-3 dalam saingan separuh akhir. 4 gol yang membawa Malaysia ke pentas final hasil 2 jaringan daripada kapten pasukan Muhammad Akimullah Anwar Esok. Ia diikuti 1 gol menerusi Muhammad Arif Syafi Ishaq dan Muhammad Kamarul Zaman Kamarudin. Bagi Ketua Jurulatih Wallace Tan, semangat juang tinggi yang tidak berputus asa yang ditunjuk anak buahnya membuahkan hasil yang positif. Game hari ini pemain Malaysia kita memang memberi segalanya lah, berjuang sesungguhnya sehingga saat yang terakhir. Yang terakhir tu Poland dapat challenge, tapi kita dapat selamatkan dia dan memenangkan game ni lah. Dan ini satu nak katakan semangat juang pemain Malaysia ni lah yang sungguh baik lah. Bagi Akimullah, pengorbanan yang dilakukan pasukannya bagi menghadapi kejohanan ini amat berbaloi dan kini mereka hanya selangkah lagi untuk mencipta sejarah. We sacrifice a lot of things, and then from the start we make a draw first game against Oman, and then we come back, we gather together, and then we got win, and then the all moral of our players very high, and still we need to one more match, and then we need to focus the last game, and then we can make history again. Malaysia akan bertemu Belanda tengah malam ini untuk penentuan juara. Penyertaan jaguh berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang pada kejohanan Piala Negara-Negara di Adelaide, Australia yang bermula Jumaat ini akan dipantau. Ia berikutan keadaan jantungnya yang belum stabil.
Pengarah teknikal skuad berbasikal negara, John Beasley, memaklumkan pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu ketika ini perlu mengambil ubat sejak beberapa minggu lalu. Menurut Beasley, jantung Dato' Azizul mengalami keradangan perikardium. Ia berisiko menghalang jantung daripada berdegup dengan betul atau menekan pembuluh jantung secara fizikal. Tambah beliau, tahap keadaan dihadapi Dato' Azizul Hasni tidak serius namun ia harus dipantau. Jaguh Pecut dan Kirin itu pernah menjalani pembedahan jantung terbuka pada tahun 2022 selepas disahkan mengalami masalah jantung jarang ditemui. Beliau menghabiskan sebahagian besar tahun tersebut menjalani rawatan pemulihan. Dato' Azizul kembali beraksi semula tahun lalu dengan memenangi emas berganda di Kejohanan Asia dinilai pada Jun. Bola sepak Piala Asia, Korea Selatan mara ke suku akhir selepas menewaskan Arab Saudi 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Pertempuran 16 pasukan terbaik sebelum itu diheret ke masa tambahan selepas kedua-dua terikat seri 1-1. Saingan yang berlangsung di Stadium Education City menyaksikan Arab Saudi memecah kebuntuan jaringan menerusi Abdullah Radif pada minit ke-46. Keampuhan benteng pertahanan skuad kendalian Roberto Mancini selepas itu berjaya menggagalkan usaha Korea Selatan memperoleh gol penyamaan. Namun, gawang Arab Saudi akhirnya bolos pada minit-minit akhir babak kedua hasil jaringan Cho Gi-sung sekaligus mengheret perlawanan ke masa tambahan. Tiada jaringan terhasil selepas itu memaksa pemenang ditentukan menerusi sepakan penalti. Korea Selatan tampil cemerlang menyempurnakan kelima-lima tendangan penalti termasuk daripada kapten pasukan Son Heung-min. Manakala sepakan pemain Arab Saudi Sami Al-Naji dan Abdul Rahman Garib berjaya diselamatkan penjaga gol Jo Hyun-woo. Korea Selatan akan berdepan Australia pada aksi suku akhir pada Jumaat. Satu lagi pertempuran menyaksikan Uzbekistan mara ke suku akhir selepas menewaskan wakil terakhir ASEAN Thailand 2-1 di Stadium Al-Janub. Gawang Thailand bolos pada minit ke-36 apabila percubaan Aziz Bek Turgun Boev berjaya menewaskan penjaga gol Patitwat Khammai. Skuad Gajah Perang menyamakkan kedudukan menerusi pemain gantian Supachok Sarachat pada minit ke-58 sebelum jaringan Abuzbek Faizul Laif pada minit ke-64 mengesahkan kemenangan Uzbekistan. Perlawanan ini dikendalikan pengadil elit negara Muhammad Nazmi Nasaruddin sambil dibantu dua pembantu pengadil negara Muhammad Zairul Khalil Tan dan Muhammad Arif Syamil Abdul Rashid. Uzbekistan akan bertemu juara bertahan Qatar yang menewaskan Palestin 1-2 di Stadium Al-Bait untuk merebut tiket ke separuh akhir Sabtu ini. Sekian Stadium RTM dan berita perdana. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.